A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqnal fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan semuliakan ya Fadilatul Ustaz yang menjadi pengurusi kepada ceramah kita pada malam ni, yang saya hormati dan semuliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh ahli jawatankuasa surau, dan tidak lupa yang saya hormati dan semuliakan ya tuan guru saya ya Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Umar yang ada pada malam ni, dan dimuliakan dia dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya seperti biasa kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, termasuklah pada waktu ini tuan-tuan. Allah masih lagi menerima kita semua sebagai tetamu-tetamu Allah di rumah Allah. Dan penerimaan Allah sebagai tetamu Allah di rumahnya memberi suatu makna yang besar dalam seluruh perjalanan hidup kita semua ya, dalam kita beribadah kepada Allah. Dan kita sangat-sangat berharap ibadah yang kita lakukan pada malam ini, sebelum daripada ini dan pada masa akan datang nanti tuan-tuan, sepanjang umur yang kita berada atas dunia ini, Allah terima segala ibadah kita, Allah beri ganjaran kepada ibadah yang kita lakukan. Dan satu lagi yang paling pentingnya, Allah izinkan kita untuk kita bawa segala ganjaran pahala itu sebagai suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang keduanya minta maaf sebanyak-banyaknya lah. Ya, tadi pun masa saya buka location tu, saya pun dah rasa agak pelik dah. Dia menghala ke Kesas ke sana tu. Bukan Kesah ke sini. Bukan ke pelabuhan, dia menghala ke sana. Tapi saya sangka barangkali dia nak bagi jalan dekat. Rupa-rupanya tuan-tuan sampai ke sana juga. Wallahualam, terima kasih pada ustaz yang pergi tunggu saya di sekolah rendah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni sebagaimana Fadilatul Ustaz sebut bahawa walaupun kita dah tidak berada dalam bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, walau bagaimanapun jiwa dan hati kita sentiasa ia terdapat keimanan kepada Rasulullah, keyakinan kepada Rasulullah, ya, kerinduan, kecintaan kepada Rasulullah, dan ingin sentiasa melayakkan diri kita menjadi umat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, malam ni saya bawa satu buku yang buku biasanya dibaca ya, di madrasah saya juga, iaitu buku Maulid. Tapi saya nak mengambil barakah daripada buku ni, saya nak baca qasidah pembukaan ya, dalam bentuk selawat ya, sebagai membawa barakah ya, bertambah-tambah barakah tuan-tuan. Sebenarnya kita dah berada di tempat yang penuh dengan berkat ya, tidak ada tempat yang paling berkat di atas muka bumi ni ialah di rumah Allah ya, sama ada namanya surau atau namanya masjid, tapi semua rumah-rumah Allah itu adalah penuh dengan rahmat dan penuh dengan barakah. Jadi oleh kerana bersempena dengan kita berceramah dengan ceramah Maulid ni tuan-tuan, pukul berapa ni ustaz? Sampai pukul berapa ni? Sebab musim-musim ni dia tak boleh lama sangat tuan-tuan ceramah ya, kat masjid kita ikut SOP 8.30 boleh lah ya. Paling lewat sikit pun 8.40 paling lewat lah tu tuan-tuan. Yang pastinya saya cukup yakin ya tuan-tuan sudah cukup faham dah. Ini ceramah Maulid yang keberapa dah ni? Agak-agak
lebih 40 dah. Maknanya dah ingat satu persatu, cuma menambahkan lagi ingatan rindu dan cinta kita, keimanan kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak baca mukaddimah ni tuan-tuan. Kalau biasanya di mana-mana yang saya belajar dulu biasanya ulama-ulama dia baca selawat ni. Saya yakin tuan-tuan pun pernah dengar dan tuan-tuan pun pernah baca. Ianya kenapa pula? Kerana saya nak baca ni dia dalam bentuk selawat dan doa. Ya, doa untuk kita, doa untuk sahabat-sahabat, doa untuk ibu bapa kita, doa untuk orang muslimin, doa untuk kita yang banyak dosa dan sebagainya, insya-Allah dengan selawat. Baik, tuan-tuan saya baca insya-Allah ya. Tuan-tuan boleh ikut yang atas tu tak apa juga. Ya, saya akan baca beberapa rangkap yang banyak, barulah saya ulang balik. Sepatutnya kita baca satu rangkap, kita ulang selawat. Baca satu rangkap, kita ulang selawat. Tapi oleh kerana masa kita dah tak banyak, ya saya baca 3 rangkap, saya ulang balik insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Buka sikit boleh ya? Dia jadi lemas. Jadi sempurna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warada anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warada anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan sekalian, selawat ini adalah merupakan pembuka kepada segala-galanya. Pembuka rahmat Allah, kunci kepada rahmat Allah, kunci kepada redha Allah, kunci kepada pengabulan doa ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni saya nak sebut 3 perkara sahaja ya daripada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kala kita sebut maulud. Dulu kita pernah ceramah maulud. Kalau kita ceramah maulud tu nak maknanya ialah bayi tu, itu maulud. Bayi yang lahir tu disebut bahasa Arabnya maulud. Okey juga kita nak bincang sebab bayi yang lahir tu ialah namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama-ulama kita selepas daripada tu ceramah maulid. Ya, lam dibaca baris bawah. Ya, apa makna maulid? Maulid ialah kita berbicara tentang hari lahir
tarikh lahir, kenapa dia lahir, tujuan apa dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih luas perbahasannya. Itulah. Baik. Juga disebut Maulidun Nabi, ya, kerana yang lahir itu adalah seorang nabi. Juga disebut Maulidur Rasul, kerana yang lahir itu adalah nabi dan berpangkat rasul. Juga disebut Maulidil Huda, ya, lahirnya seorang insan yang akan membawa petunjuk, ya, dalam seluruh perjalanan hidup kita daripada dunia ke akhirat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama saya nak sebut pada tuan-tuan ialah di mukaddimah. Mukaddimah saya nak sebut pada tuan-tuan, masih sampai pada hari ini, ya, ada pihak-pihak yang tidak bersetuju kalau kita sambut Maulid. Ya, macam-macam alasan. Kita tak nak hurai alasan dia, itu dia punya pasal lah. Ya, cuma kita nak belajar bagaimana hukumnya, harus atau bagaimana, boleh atau tidak boleh kita menyambut Maulid. Sama ada menyambut Maulid itu kita buat ceramah, ataupun kita baca Maulid berzanji, ataupun kita buat apa saja tuan-tuan sekalian yang kita sudah buat sebelum daripada ini. Kita buat majlis makan, malam ni tak adalah majlis makan kan, sebab tidak dibenarkan. Tapi kalau ada pun bungkus. Ada jugalah, ya. Tu macam mana tu? Nanti tak boleh makan. Kenapa? Kerana Nabi tak buat tahu, biarkanlah tuan-tuan. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 7 satu, yang keduanya ayat 15. Surah Maryam, ya, iaitu Sayyidah Maryam. Ayat ini berbicara bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berbicara soal hari lahir. Jadi selepas ni kita duk bincang nak sambut hari lahir Nabi, boleh tak boleh? Oh, katanya tak boleh, sebab Nabi pun tak sambut. Habis yang kita sambut hari lahir mak kita tu boleh? Hari lahir anak kita tu boleh pula. Yang hari lahir Nabi tak boleh, hari lahir ayah kita boleh. Ni bagaimana? Banyak cantik kau tuan-tuan. Baik, maka sebenarnya Allah sendiri berbicara dalam Al-Quran tentang hari lahir. Kalau tuan-tuan ada telefon ke ada apa, boleh cari surah Maryam ayat 7. Ya, tapi cerita ni cerita Nabi Zakaria, ya, di mana Allah mengatakan ya Zakaria. Tetapi walaupun Nabi berbicara, Allah berbicara tentang Nabi Zakaria, ayat tu ayatul Quran, ayat Quran untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita lah. Maka Allah mengatakan ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna nubashiruka, inna sesungguhnya kami, nubashiruka kami ingin beri berita gembira kepadamu, bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan akan lahirnya, ya, seorang bayi. Yang bayi itu kami bagi namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang mana Yahya ni, nama Yahya itu kami tidak pernah beri kepada mana-mana nabi sebelum daripada ini. Nama tersebut manusia mana-mana pun tak pernah lagi diberi nama dengan Yahya. Baik, ayat ini pertama sekali kita nak bagi tahu bahawa Allah sendiri berbicara tentang hari kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Yahya, anak kepada Nabi Zakaria. Itu satu. Yang kedua, menunjukkan bahawa Allah menyampaikan berita gembira tentang hari lahir. Jadi hari lahir ini salah satu daripada hari kegembiraan. Jadi di saat kita dapat berita bahawa 12 Rabiul Awal ataupun bulan Rabiul Awal itu hari lahir Nabi, harinya hari apa? Hari Isnin. Ni tuan-tuan sekalian, sepatutnya kita buat Isnin baru ni, tapi saya tak dapat kau Ustaz. Duk bincang dengan ustaznya, saya tak dapat. Tuan-tuan sekalian, sepatutnya kita buat hari Isnin malam. Ataupun Ahad malam Isnin. Kerana Nabi lahir hari Isnin. Saya tuan-tuan masa di Hadramaut dulu, di Yaman dulu, setiap minggu majlis maulid dan ceramah maulid. Dia majlis maulid tu ni antara bacaannya lah. Ada bacaan yang lain juga. Tuan-tuan sekalian, tiap minggu dia buat majlis. Cumanya dia buatnya betul juga malam ni Ustaz. Dia buat Khamis malam Jumaat. Kenapa? Kerana mengambil barakah malam Jumaat ni, Nabi pesan supaya kita perbanyakkan selawat. Ada juga hadis Nabi supaya kita perbanyakkan selawat pada malam Jumaat. Kita nak buat hari Isnin pun boleh, Khamis malam Jumaat pun boleh. Seminggu sekali dia buat. Kenapa? Kerana hidup dengan Nabi ni sebenarnya bukan seminggu sekali. Hidup dengan Nabi ni bukan setahun sekali. Hidup dengan Nabi ni hari-hari, setiap waktu, setiap taat, setiap tempat, setiap ketika. Betul ya? Ke ada waktu-waktu tak ingat kat Nabi? Nabi ni tuan-tuan, dia duduk di sini. Betul ya? Kalau masa di Yaman dulu, tuan-tuan, di simpang-simpang 4 tu, simpang 3, simpang 4, dia buat banner besar.
dia tulis satu perkataan, dia kata apa? Rasulullah hayyun fi qulubina. Rasulullah sentiasa hidup di hati kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Rasulullah ni adalah keimanan kita kepada dia. Allah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul. Maka iman dia sentiasa ada di hati. Bila dia ada? Setiap waktu, setiap saat, setiap ketika. Kita tidur pun ada iman. Ketidur tinggal sekejap tak beriman. Kalau tidur pun dalam keadaan beriman, bangun mesti dalam keadaan beriman. Beriman kepada siapa? Allah dan Rasul. Beriman kepada apa? Beriman pada hari akhirat. Maka keimanan yang ada 6 itu dalam diri saya dengan diri tuan-tuan, setiap waktu, setiap saat, setiap tempat, setiap ketika, setiap keadaan. Betul ya? Maka sepatutnya nak sambut Maulidun Nabi ni, sambut. Tapi kalau majlis, takkan kita nak buat majlis tiap-tiap hari tuan-tuan sekalian ya. Maka kita buat majlis kalau di sana seminggu sekali. Kalau kita buat di sini tuan-tuan sekalian tiap-tiap bulan pun boleh. Ya, tiap-tiap bulan, hujung bulan sekali sambut Maulid. Nanti orang kata, surau ni hebat ni. Ya, tiap-tiap bulan. Itu pun dah lewat dah tuan-tuan. Orang lain tiap-tiap minggu. Baik, boleh tak boleh? Boleh. Apa hukumnya? Hukumnya tuan-tuan sekalian, hukum ni asalnya adalah harus. Apa makna harus? Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita berniat kerana ingat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, dan menghargai apa yang telah Nabi ajar kepada kita semua. Tuan-tuan, apakah jasa paling besar Nabi Muhammad kepada kita? Dia membawa iman dalam diri kita. Kalau tidak, kita mungkin hari ini beriman kepada entah apa, tak tahulah tuan-tuan. Hari ini cuba tengok di luar sana, ada manusia yang tidak ikut Nabi. Apa yang mereka sembah? Macam-macam mereka sembah tuan-tuan. Ya, tak payah cerita lah ya. Ni baru mukadimah ni tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala dia sendiri menyebut dalam surah Maryam cerita tentang hari lahir. Itu satu. Yang kedua, Allah khabarkan berita gembira. Maknanya hari lahir ni hari kegembiraan. Maka malam ni malam apa? Malam kegembiraan. Tak boleh ke kita bergembira? Ni kalau kata tak boleh, tak boleh, tak payahlah. Biarlah dia ya. Hidup ini ada waktu gembira, ada waktu sedih. Salah satu waktu gembira hari lahir, waktu sedih hari kematian. Betul ya? Ke terbalik? Ya, hari lahir siapa? Ni bukan hari lahir biasa-biasa ni tuan-tuan. Ya, kalau hari lahir anak kita pun kita rasa gembira, hari lahir cucu kita pun kita rasa gembira, bahkan kita seronok, kita sembelih kambing. Inilah hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kedua. Yang ketiga tuan-tuan, saya nak baca dalam surah ayat yang ke-15 tak silap saya. Cuma ada satu kisah, kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan dah tahu. Ya, pernah dulu saya tulis ada satu buku perjalanan ke akhirat. Ya, perjalanan ke akhirat. Ya, tulis daripada alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah. Saya ada tulis satu buku. Cuma ada satu bab yang begitu menarik berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Yahya. Apa makna Yahya? Yahya tu hidup. Kalau tuan-tuan nak umur panjang, bagi nama Yahya. Tapi dah ada nama, tak boleh lah kan. Yahya tu hidup. Apa hebatnya Nabi Yahya ni sampai disebut bahawa dialah orang pertama diberi nama Yahya, dan tidak ada orang lain nama Yahya sebelum itu. Sekarang ramai lah tuan-tuan. Sekarang ramai Pak Cik Yahya pun ada. Kita nak bagi tahunya ialah bila mana akhirat nanti, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka Allah bawa mati di tengah-tengah antara syurga dengan neraka. Dan mati itu dirupakan dalam bentuk kambing, kibas. Maka dijemput Nabi Yahya yang maknanya adalah hidup, supaya disembelih mati itu, maka mati pun mati. Mati dirupa bentuk. Mati ni makhluk tuan-tuan. Ya, makhluk. Ya, bila mana makhluk dia boleh dibentuk rupa. Contoh macam malaikat. Malaikat ni kadang-kadang dia berupa bentuk jadi manusia. Sama dekat jin. Ya, jin ni dia makhluk halus, tapi oleh kerana dia makhluk, walaupun dia halus, dia boleh dirupa bentuk. Ni tak payah ceritalah tuan-tuan ya. Pernah jumpa? Ya. Tak pernah ya? Jin Samsudin. Allah almarhum, moga Allah rahmati dia. Walau bagaimanapun kita nak sebutnya, makhluk halus ini dia boleh bentuk, berupa. Maka begitulah Allah Ta'ala takdirkan bahawa mati itu dirupa dalam bentuk kambing atau kibas, disembelih oleh Nabi Yahya. Maka bila mati itu dah mati, maka tak ada lagi mati. Ahli syurga bergembira selama-lamanya. Kenapa? Dia hidup dalam syurga selama-lama. Ahli neraka bertambah-tambah derita kerana dia tahu bahawa dia akan masuk neraka selama-lama. Kenapa? Mati dah tak ada. Itulah yang hebatnya Nabi Yahya, diberi berita gembira oleh Allah kepada Nabi Zakaria, ayah dia, dan berita gembira kepada kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan sekalian, dia akan masuk syurga semuanya.
Syarat dia beriman dengan Allah dan Rasul. Tak ada umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka kecuali yang tidak beriman. Kan Nabi sebut, kullukum yadkhulunal jannah, kamu semua akan masuk syurga, kata Nabi. Kullukum, kamu semua wahai umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk syurga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tak nak masuk syurga. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, ada juga ke yang tak nak wahai Rasulullah? Adalah yang tak beriman pada Nabi dan Rasul itulah. Tak beriman pada Allah dan Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad, yang tu memang dia tak nak lah. Ya, kalau kita beriman, tuan-tuan sekalian, sebab tu kata ulama, kita umat Nabi Muhammad ni, kita kena banyak minta jauh dari neraka daripada minta syurga. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad memang akan masuk syurga. Sebab tu lepas solat, tuan-tuan minta syurga ke minta jauh daripada neraka lepas solat tadi? Kan Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna minan nar. Kena hurai, tak payahlah, dah faham dah baca dah amal dah. Kenapa? Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ayat 15. Ya, surah Maryam. Allah Ta'ala setelah lahirnya Nabi Yahya, Allah kata apa? Wasalamun alaihi, salam sejahtera ke atasnya, ke atas Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari dia lahir. Ni kita nak bincang tajuk bahawa Allah Ta'ala sendiri berbicara dalam Al-Quran dan mengucap salam sejahtera, selamat, ucapan-ucapan selamat di saat hari lahir kepada Nabi Yahya. Maka ulama mengatakan, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala sendiri mengucap selamat dan menyampaikan berita gembira kepada Nabi Yahya di saat lahirnya Nabi Yahya, lebih utama kita umat Nabi Muhammad bergembira dan ucap selamat pada hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kenapa ada pihak yang duk sibuk-sibuk kata tak boleh? Apa masalah dia sebenarnya? Ya, kalau tak boleh, tak payahlah. Tapi biarlah tuan-tuan rugi masa. Okey, baik. Itu sedikit mukadimah saya nak sebut pada tuan-tuan. Maka malam ni adalah malam kegembiraan. Malam ni adalah malam yang Allah sendiri pun berbicara tentang kelahiran. Maka kita pada malam ni berbicara tentang hari lahir siapa? Bukan Nabi Yahya, tapi Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Kekasih Allah. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, saya nak sebut 3 perkara saja. Ada satu kitab yang saya bawa ni ialah Nihayatus Safa fi Mahabbatil Mustafa. Ya, saya nak sebut baik. Ayat Al-Quran yang ni banyak kali dah baca, tak apalah kita ulang lagi sekali supaya apa tuan-tuan sekalian, supaya mengambil barakah, bertambah-tambah berkat dalam kehidupan saya, kehidupan tuan-tuan. Surah Al-Anbiya 107, minta maaf. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, dan tidaklah, arsalnaka, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, illa melainkan rahmah. Engkau itu dan apa yang kau bawa adalah rahmat lil alamin, kepada seluruh alam. Baik tuan-tuan, kita nak sebut mudah begini. Nabi-nabi lain, kata ulama, nabi-nabi lain, dia datang dalam kehidupan kaumnya, dia bawa risalah. Apa makna risalah? Bawa agama. Tetapi Nabi Muhammad ini, dia bawa 2. Satu, dia bawa agama. Yang kedua, dia bawa rahmat. Ya. Nabi lain dia bawa agama. Apa makna agama? Ajaran beragama, hidup dengan agama. Tapi Nabi Muhammad ini, dia bawa 2. Pertama, dia bawa agama. Yang kedua, dia bawa rahmat. Rahmat tu pula, kata ulama, ada pada agama yang dibawa dan ada pada diri Nabi yang membawa. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Baik, rahmat ni tuan-tuan, dia adalah, kita nak kata apa ya, dalam bahasa yang paling mudah, itu makna dia. Tapi kita nak bagi tahunya, rahmat ni adalah syurga. Tak ada rahmat, tak ada syurga. Maknanya kasih sayang kan. Tapi kadang-kadang kita rasa malu tuan-tuan sekalian. Ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Atau kita terjemah, ya Allah, kasih dan sayanglah pada aku. Kadang-kadang malu tuan-tuan dengan perangai buruk kita kan. Lalai. Solat sekarang dah okey ke? Ke ada lagi khusyuk, ada tak khusyuk? Tuan-tuan, kadang-kadang malu saya dengan tuan-tuan. Ya, kita sama-sama malu dengan Allah. Solat ni, kita nak kata apa ya? Dia pendek aja dia punya waktu dia. Yang paling panjang sikit dalam solat ni qiyam. Betul tak? Qiyam. Itu pun kalau solat kat surau, panjang sikit lah kan, sebab imam baca surah Baqarah. Ya ke? Qiyam aja ya, qiyam aja tuan-tuan. Yang lama sikit. Rukuk berapa lama? Tuan-tuan baca Fatihah, berapa lama Fatihah?
Fatihah ni kalau kita betul-betul buat pemerhatian, paling lama 40 saat saja baca Fatihah ni tuan-tuan, bukan 1 minit. Dia akan jadi 1 minit setengah sebab baca inna a'tayna. Tapi kalau kita baca surah panjang sikit, dia jadilah 2 minit. Kalau baca wadduha. Okey ya? Rukuk berapa minit? Mana ada rukuk berapa minit? Rukuk 3 saat saja tuan-tuan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim 3 saat. I'tidal berapa? 2 saat. Kerana rukuk dengan i'tidal mesti kena panjang rukuk daripada i'tidal kan? Kau berdiri lama pula. Kemudian sujud berapa saat? 3 hingga 5 saat saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca lambat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berhenti dulu, kemudian sambung pula. Ada gitu? Ketak? Mana ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ke 2 saat setengah? Betul ya? Bila mana kita bangkit daripada sujud itu, kita berdiri balik, kita mula bertanya, rakaat kedua ke ketiga? Apa maksudnya tuan-tuan? Kita tidak mampu bertahan di saat kita sujud kepada Allah untuk kita ingat Allah. Lalai kita di saat sujud. Kita nak jawab apa? Aku minta denganmu, kata Allah, 3 saat saja sujud. Tiba-tiba kamu bangkit daripada sujud yang 3 saat tu pun kamu dah mula lalai. 3 saat saya dengan tuan-tuan tak mampu bertahan untuk sujud kepada Allah, untuk ingat Allah. Bangun-bangun 2 ke 3. Okey lagi lah 2, 3 kan. Nanti dia tanya rakaat 4 ke 5. Ada tak yang bangun sampai 5? Ada. Malu tak kita dengan Allah? Malu tuan-tuan kita. Habis akhir sekali kita cakap apa? Ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Apa makna rahmat? Ada makna kedua, kasihan belaslah pada aku ya Allah. Nak minta Allah sayang kat kita, malu kita tuan-tuan. Ya, kalau kita perangai baik, perangai bagus, tak pernah lalai solat, zikir banyak, baca Quran banyak, solat malam banyak, itu Allah sayanglah. Tapi jangan risau tuan-tuan. Kita ni sebenarnya, ada ulama dia kata apa? Siapa kita ni? Umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan ialah, dia panggil apa dalam istilahnya? Bukti cinta Allah. Ataupun kalau kita kahwin, anak kita tu dia panggil apa? Lambang cinta ke apa? Lambang cinta kita dengan isteri, betul? Tuan-tuan bercinta tak ni? Masa dulu anak kita tu, itu lambang cinta kita kepada isteri, isteri kepada suami, betul lah ya? Maka ulama mengatakan, siapa kita ni? Lambang cinta Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni tuan-tuan, umat yang paling ringan ibadah dia. Tuan-tuan boleh bayang, daripada 50 jadi 5. Tuan-tuan boleh bayang cintanya Allah, sayangnya Allah pada kita. Daripada 50 jadi 5. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jual satu barang kan, satu barang, Ustaz, RM50 Ustaz, saya kata minta kurang lah sikit je. Agak-agak tuan-tuan nak bagi berapa? 45 boleh lah kan? Paling-paling pun 40. Saya kata 35. Tak boleh lah Ustaz, ni barang ni 50, Ustaz minta 35, tak untung lah saya. Paling-paling 35. Tuan-tuan nak bagi 5. Kalau tuan bagi 5, baik terus bagi sajalah. Bagi ini lah Ustaz, kalau Ustaz minta RM5, Ustaz ambil je lah. Oh, buat malu lah. Ya, kalau saya kata RM5 boleh tuan? Ginilah Ustaz, kalau RM5 Ustaz ambil lah, saya hadiah je lah. Mana ada 50 bagi 5? Betul tuan? Ni bukan benda, ni bukan barang. Ni solat, tiang agama. Solat ni tiang agama tuan-tuan sekalian. Di situlah agama terbina seluruhnya dalam diri kita. Daripada 50 Allah bagi 5. Apa maknanya? Sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad. Tapi 5 ni pun terhege-hege saya dengan tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah? Tak apa, bagaimana saya sebut tuan-tuan sekalian begini. Ya, pertama sekali benda yang paling besar ialah Nabi dah hadir dalam hidup kita. Nabi bawa risalah. Apa makna risalah? Agama. Apa makna agama? Agama ni tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati, ni saya nak sebut, walaupun saya yakin pada tuan-tuan dah faham. Sebab hari Jumaat ni, hari Jumaat ada satu ayat yang dia ulang-ulang. Saya pun pelik tuan-tuan sekalian, bila mana hari Jumaat, kenapa dia ulang satu ayat tu sahaja? Ya, di Selangor ni, pergilah surau mana, yang surau Jumaat, pergi masjid mana pun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal ayat takwa banyak tuan-tuan sekalian, ayat takwa kalau kita boleh baca. Tapi kenapa baca ayat tu? Mungkin ya tuan-tuan sekalian, jawatan kuasa khutbah di Selangor ni
Dia nak suruh kita pastikan hidup kita ni hidup dan mati dengan Islam. Sebab tu wala tamutunna. Ayat ni kalau tuan-tuan perhati betul-betul, Allah kata apa? Jangan sekali-kali kamu mati. Boleh ke? Allah cakap kat kita, padahal Allah yang mematikan kita. Allah kata jangan sekali-kali kamu mati. Tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, wala tamutunna, nun di akhir tu namanya nun taukid. Nunut taukid. Ya, satu perkataan huruf nun yang memberi penegasan. Jangan, kita nak kata apa? Jangan mati, jangan mati. Ya, kalau nak mati pun tunggu dulu, jangan mati. Boleh ke? Kalau nak mati hari ni jangan mati besok. Boleh ke macam tu? Jangan mati. Illa melainkan wa antum. Waw yang berada di awal dhamir. Dhamir tu kata ganti nama. Dipanggil wawul hal. Kecuali kamu kena mati dalam hal keadaan ketika kamu mati itu wa antum muslimun, kamu sebagai seorang muslim. Sampai begitu sekali Allah nak sangat-sangat kita mati sebagai seorang muslim. Macam mana nak mati muslim? Hidup dengan Islam. Macam mana kita nak tahu kita hidup dengan Islam? Ni soalan dia. Ya. Ni ringkas ni, tuan-tuan ringkas. Sekarang tuan-tuan hidup dengan Islam tak? Kenapa takut nak jawab ni? Iyalah tuan-tuan. Iyalah ustaz. Ya ke tidak? Saya tak datanglah surah ni. Okey, ya. Mana tahu kita hidup dengan Islam? Islam sekarang ni tuan-tuan, orang hidup dengan Islam sekarang ni berapa peratus? Kalau saya tanya tuan-tuan, di negara kita ataupun mana-mana negara samalah tuan-tuan sekalian, berapa peratus kita hidup dengan Islam? Dalam bab ekonomi ni, dalam bab masyarakat, dalam bab hiburan, dalam bab segala-gala kekeluargaan, kemasyarakatan, berapa peratus tuan-tuan? Kalau tuan-tuan boleh letak peratus, 70 boleh? 70 okey. Tak boleh. 60 ya. Tak boleh ke? 80 boleh tuan-tuan. 80. Kita sekarang ustaz, masyarakat kita dah Islam 80% dengan pemakaiannya, dengan jual belinya, dengan ekonominya, dengan boleh? Tak boleh ya? Habis berapa saya minta pada tuan-tuan? 60 lah. Boleh lah kan? Baik. 60 maknanya saya dengan tuan-tuan sama lah, 60 jugalah. Jadi kalau kita mati dengan 60% Islam, 40% lagi tu apa? 60% Islam, 40 lagi tu apa? Sudah tuan-tuan. Yang ni lah dia perlu kepada yang kedua, namanya rahmat. Bukan kita tak nak hidup dengan Islam seluruhnya wahai Allah, tapi sistem hari ni mengikat kita tuan-tuan. Sistem perbankan ada dua, sistem mahkamah ada dua, sistem ekonomi ada dua, ada yang konvensional, ada yang Islam, ada yang mahkamah syariah, ada mahkamah sivil. Menyebabkan kita terikat tuan-tuan. Akhir sekali kita harap apa? Rahmat, kasihan belas Allah. Kalau tidak tuan-tuan, tuan-tuan nak masuk syurga dengan 60%, 40% tuan-tuan nak bawa apa? Mana boleh iman? Kalau kita tanya, takkanlah hidup dengan Islam 60, 40 lagi mana yang tak Islam lah? Iyalah, kalau dah Islam 60, 40 lagi tak lah. Habis Allah terima ke saya dengan tuan-tuan kalau nak pergi dalam keadaan saya ni Allah nak balik masuk syurga, Allah 60% aja ada. Agak-agak boleh masuk. Kita jadi kerakyatan Malaysia ni 100% kerakyatan ke? Kan ada kerakyatan lain separuh. Saya ni rakyat Malaysia 60%, 40% rakyat Indonesia. Ya ke tuan-tuan? Boleh masuk Malaysia dengan pasport Malaysia. Ni Malaysia pun tak boleh, masuk Indonesia pun tak boleh. Ya, tak tahu warga negara mana ni. Kita ni warga negara Muslim, betul ya? Nak masuk syurga mesti dengan Islam. Ya, tak boleh Islam 60%, 60% lagi apa? Allah, yang inilah yang kadang-kadang ya Allah ampunkanlah kami ya Allah. Tapi kita kena ingat, yang ni yang kita kata nak buat maulid, nak sambut hari lahir Nabi. Sebab Nabi lahir untuk apa? Kalau sekadar tahu hari Isnin, tuan-tuan, Isnin ni tak perlu tahu Isnin lah. Isnin ni selepas hari apa? Kau tak tahu? Lepas hari Ahad lah Isnin lah. Dah habis nak cakap pasal Isnin. Tak payah tuan-tuan sekalian. Tak payah cakap pasal Isnin. Tapi nak cakapnya Nabi lahir hari Isnin tu sebenarnya nak bercakap pasal siapa yang lahir hari tu. Untuk apa dia lahir hari tu? Ya. Tahun dia tahun gajah. Tahun gajah tak payah cerita tuan-tuan sekalian. Ya.
Ya, kita walaupun bolehlah cerita tahun gajah tu kerana tentera bergajah tu serang Kaabah. Benda tu biasa je, itu sejarah yang boleh kita baca di mana-mana. Okeylah, selesai di situ satu perkara. Ya, 5 minit lagi. Boleh tuan-tuan. Perkara kedua adalah rahmat, saya sebut tadi. Oleh kerana saya dengan tuan-tuan kita pun sebut sendiri depan-depan dalam rumah Allah ni bahawa Islam yang kita amal baru 60% sahaja. Walau bagaimanapun kita, dia begini tuan-tuan, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Sebab kita orang biasa, yang kena buat ada setengahnya kerajaan yang kena buat, kita tak boleh buat. Jadi yang kita cakap 60% tu, harap-harap 60 saja yang kita boleh amal sebagai orang awam. Selebihnya nak buat undang-undang Islam, itu serah pada pihak lain. Kita, sebab itulah kalau kita lihat dalam kitab-kitab ulama, yang ramai masuk syurganya ialah orang awam. Ni tuan-tuan, sebab orang awam ni dia tidak banyak sangat akan disoal oleh Allah. Orang awam. Lihat, ke tuan-tuan rasa nak bertanding YB tahun ni? Tak adalah tu, saja saya tanya soalan. Ya, kalau nak jadi pemerintah boleh juga, tak ada masalah, tapi dia ada tanggungjawab dia, itu cerita lain. Baik, sebab itulah kita kena pergi kepada perkara kedua. Kata ulama, Nabi ni dia bawa risalah, dalam masa yang sama dia bawa rahmat. Baik, rahmat tu pula, pada Islam itu ada rahmat, dan pada diri Nabi itu ada rahmat. Tuan-tuan, bagaimana kita nak dapat rahmat dengan berkait dengan diri Nabi? Itu kata ulama. Maka sebab tu kata ulama, tuan-tuan sekalian, ialah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, man salla alayya salatan, sesiapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, sallallahu alaihi asyarah, Allah akan rahmatinya dengan 10 rahmat. Nabi ni tuan-tuan sekalian, kalau kita nak cerita diri Nabi tu, kita dah tak sempat untuk bertemu dengan diri Nabi, nak tengok Nabi. Cuma kalau kita boleh doa pada Allah supaya Allah izinkan saya dengan tuan-tuan untuk bermimpi jumpa Nabi, minta doa dengan Allah. Ada orang kata, ustaz, ada amalan banyak tuan-tuan. Amalan yang paling utama nak mimpi jumpa Nabi, selawat lah. Ada seorang makcik, dikisahkan seorang makcik ni tuan-tuan, dia mimpi jumpa Nabi tiap-tiap malam. Sampai satu waktu dalam satu minggu tu dia tak jumpa Nabi dalam mimpi, tak bermimpi dengan Nabi. Akhir sekali dia pergi mengadu kepada seorang ulama. Maka ulama tu tanya, wahai makcik, dalam seminggu ni makcik tak mimpi jumpa Nabi. Habis sebelum ni macam mana? Sebelum ni tiap-tiap malam jumpa Nabi. Apa amalan makcik? Saya berselawat pada Nabi satu hari 15,000. Tuan-tuan, sebenarnya saya dengan tuan-tuan ni tak cukup, apa dipanggil ya? Saya tu samalah, kita ni dia tak cukup bersungguh. Nak tak mimpi jumpa Nabi? Nak. Habis bagaimana cara dia? Cara dia kena berselawat. Berapa banyak berselawat satu hari? Yang ni kita pun satu lagi, kalau sebenarnya kenapa yang sampai 15,000 ustaz? Ialah yang kita nak jumpa ni kekasih Allah. Saya tanya tuan-tuan, boleh? Tuan-tuan ada kekasih tak? Tuan ada kekasih? Ada? Tuan Haji ada? Kenapa yang payah nak jawab ni? Ni ustaz ada kekasih, ustaz? Ada. Kekasih kita, mak ayah kita itulah orang kekasih kita. Mesti ada kekasih lain ni. Yang payah nak jawab ni tuan-tuan sekalian. Ya, mesti ada kekasih lain. Isteri kita tu kekasih kita, suami tu kekasih kita. Baik, saya tanya tuan-tuan, mesti tuan-tuan akan cakap sesuatu pada saya yang kita kata, tuan ada kekasih kan? Contoh isteri tuan tu kekasih tuan kan? Saya nak jumpa kekasih tuan boleh? Mesti masalah ni ustaz ni. Ustaz tak ada kekasih ke? Ada lah. Habis kenapa ustaz nak jumpa kekasih saya? Jumpa kekasih ustaz lah. Ginilah tuan, kalau tuan tak bagi saya jumpa kekasih tuan, saya nak mimpi dengan kekasih tuan boleh? Ini lagi masalah ni ustaz ni. Apa masalah ustaz ni? Ustaz ada masalah ke? Dah lah saya tak bagi nak jumpa kekasih saya, tiba-tiba ustaz minta nak mimpi dengan kekasih saya. Ustaz ni masalah ni. Tuan-tuan, gitulah susah nak jumpa kekasih orang. Betul? Atau kalau saya tanya, tuan-tuan bagi tak orang jumpa kekasih tuan-tuan? Kalau tuan bagi, tuan tak cukup kasih kepada dia, mana boleh kita bagi kekasih kita jumpa orang? Tuan-tuan, Sayyidina Ali, dia amat mencintai anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah. Dia ni tuan-tuan, kalau waktu malam dia akan tutup lampu, tutup pelita tu, dia akan padamkan pelita. Kenapa? Kerana dia tak nak bayang Sayyidah Fatimah tu orang lain tengok pun dia tak nak.
Kan kalau rumah ada lampu kan ada bayang-bayang kan? Ada bayang-bayang. Mesti orang lalu depan rumah, mungkin tengok kat jendela nampak bayang. Bayang tu pun dia tak bagi tengok pada orang sesiapa pun. Itu cintanya dia, kasihnya dia. Satu kali tuan-tuan dia cakap apa? Kayu sugi. Kayu sugi ni ya Rasulullah dulu dia punya, dan sahabat-sahabat Nabi dia guna kayu sugi. Akhir sekali Sayyidah Fatimah ambil kayu sugi. Sugilah. Betapa cemburunya Sayyidina Ali. Dia kata, wahai kayu sugi, kalaulah kamu ni jenis yang berperang, kayu sugi ni jenis benda yang berperang, aku perang kamu, dia kata, kerana kamu telah menyentuh bibir dan gusi kekasihku. Tuan-tuan pernah begitu? Ini orang yang betul-betul. Tuan-tuan, saya belajar pasal cinta, ya, baru belajar. Saya belajar dengan syekh saya. Rupa-rupanya bila mana kita belajar pasal cinta, dulunya konon-konon kita ni bukan main lagi seorang pencinta. Betul ke? Pencinta wanita ke apa? Aku pencinta wanita. Bohong. Ya tuan-tuan sekalian, ya, sehidup semati. Ya ke sehidup semati? Betul ke? Kalau isteri tuan-tuan mati, tuan-tuan nak mati juga? Mana ada? Sama juga puan-puan pun, sama lah ya. Ya, kalau suami mati, malah ni nak mati? Mana ada nak mati? Habis dulu sehidup semati? Bohong. Ini bukan cinta ni tuan-tuan. Cinta dia ada maknanya lain. Tak apalah saya nak bagi tahunya, kalau saya nak jumpa kekasih tuan-tuan, tu tak diberi. Mana boleh? Ya, ustaz ada kekasih ada. Boleh saya nak jumpa kekasih ustaz? Ya, nak sembang-sembang. Kan? Lah jumpa kekasih mesti nak sembang lah. Nak bergurau-gurau. Ini tak boleh, mana boleh. Persoalan sekarang, kita ni nak jumpa kekasih Allah. Kalau kita nak jumpa kekasih sesama kita pun, kita berbincang banyak kali. Mesti tanya soalan kan. Begini ustaz, oleh kerana saya pun bukanlah nak berkira sangat dengan ustaz. Mungkin ustaz nak jumpa tu mungkin ada hajat yang lain. Mesti tanya soalan ya. Kau kira bagi terus? Tak. Sama dah Allah. Sebab tu Allah tengok ada seorang ni tuan-tuan, 15,000 satu hari dia berselawat kepada Nabi. Maka ketika itulah Allah bagi dia bermimpi tiap-tiap malam. Tuan-tuan pernah baca selawat 1,000 kali satu hari? Maknanya saya dengan tuan-tuan tidak cukup serius. Betul ke nak jumpa? Tuan-tuan boleh. Tapi tuan-tuan, jalan paling mudah, selawat 1,000 kali pun insya-Allah. Ya, kalau Allah izin, secepat mungkin tuan-tuan boleh bermimpi dengan Nabi. Baik, tapi tanya pula makcik tu, habis yang seminggu ni tak dapat bertemu, apa yang makcik buat? Saya tambah 10 lagi. Maknanya 25,000 satu hari. Ni tuan-tuan sekalian. Baik, cuma jalan yang kedua ialah tuan-tuan solat hajat. Sebelum tidur solat hajat. Kenapa tuan-tuan? Kalau boleh minta dengan Allah, ya Allah, izinkan aku, pertama aku nak mimpi jumpa Nabi-Mu, yang kedua aku nak bersalam, ya Allah. Aku nak bersalam supaya tangan kita bersentuh dengan tangan Nabi, walau sekalipun dalam mimpi. Sebab apa tuan-tuan? Diri Nabi itu rahmat. Apa makna rahmat? Membawa kita ke syurga. Saya ingat lagi masa duduk mengaji dengan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Ni banyak tempat saya cerita ni, sebab ni kali pertama saya rasa di sini saya. Ya, saya cerita tuan-tuan, ada satu kali masa saya duduk mengaji rawatan. Tu dah lama dah, 2006 dulu lagi. Ya, 15 tahun lalu lah. Almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin ni, dia cerita apa? Ada seorang sahabat, pada satu hari Nabi berbekam. Maka darah bekam ni tuan-tuan, pertama darah ni dia apa? Darah ni dia najis, kotor. Yang kedua darah bekam, dia darah penyakit. Maka Nabi minta sahabat ni ambil darah ni, buang, tanam. Bukan buang, minta maaf, tanam. Jadi tuan-tuan, kalau berbekam jangan buang begitu, sebab dia darah penyakit, ada penyakit dalam tu, takut kena orang lain, kena apa-apa, tanam. Sahabat ni tengok, ni darah Nabi, darah kekasih Allah, darah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua Nabi, ketua Rasul. Akhir sekali tuan-tuan, dia minum. Dia minum. Sebab Nabi suruh tanam. Bijak sahabat ni tuan-tuan, Nabi suruh tanam. Tanam mesti dalam tanah. Habis kita ni apa? Tanah lah juga kan. Tu subhanallah. Akhir sekali dia minum. Nabi ni pula, lepas itu dia datang jumpa Nabi. Ya, Nabi panggil dia, dah tanam dah. Sepatutnya Nabi tak tanya lah. Dah tanam dah, selesailah. Nabi kan suruh tanam. Nabi tanya, di mana kamu tanam? Sebab Nabi tahu. Dia kata, hafartu fi batni ya Rasulullah. Aku tanam dalam perutku wahai Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Sepatutnya mesti Rasulullah kata, kenapa kamu minum? Itu najis. Tak. Nabi kata, perut kamu, oleh kamu dah minum darah aku, perut kamu tidak akan kena penyakit selama-lama.
dan kamu tidak akan dibakar dalam neraka sebab darah aku ada dalam. Ada seorang sahabat Nabi satu kali kan, Nabi akhir-akhir hayat Nabi, kan Nabi isytihar. Nabi kata, siapa yang ada aku pernah buat sesuatu yang menyebabkan dia terasa hati, cuba bagi tahu. Ada seorang sahabat kan, dia kata, wahai Rasulullah, ya, kamu pernah cucuk. Ingat satu kali kan Nabi betulkan saf. Ada seorang sahabat dia ke depan, Nabi cucuk perut dia, tolak sikit, ke belakang sikit. Sebenarnya tak ada apa pun, tapi dia nak ambil kesempatan. Dia kata, wahai Rasulullah, kamu pernah cucuk perut aku ni, tolak ke belakang, aku nak balas hari ni. Ya, maka okey, sahabat Nabi dah marah dah. Apa cerita ni, takkan nak berkira sangat kan? Ya, tuan imam tolak ke belakang sikit lah, belakang sikit, nak berkira dengan tuan imam. Nak balas dendam. Tak adalah. Tapi sahabat Nabi ni, dia cerdik. Maka dia kata, Rasulullah, aku nak balas hari ni, tapi aku nak minta kamu buka baju, sebab masa tu kamu tolak perut aku kena ni kat kulit ni. Maka dibuka baju Rasulullah. Dia pergi, rupanya dia bukan pergi nak balas, nak cucuk, dia pergi peluk. Bila mana peluk, kulit dia bersentuh dengan kulit Nabi. Nabi tu rahmat. Maka Nabi kata, mana-mana kulit yang bersentuh dengan kulit dia tak akan dibakar oleh api neraka. Inilah tuan-tuan, ya, sebelum tidur solat hajat 2 rakaat, minta Allah izin untuk jumpa kekasih dia, bermimpi jumpa Nabi, dan kalau boleh minta izin untuk bersalam dengan Nabi. Apatah lagi kalau Allah izin untuk kita peluk Nabi, cium Nabi, itu lagilah, kerana Nabi itu rahmat. Ya, sekarang tak mampu dah. Ya, kerana apa? Kerana sahabat-sahabat dulu disempat dengan Nabi. Itu satu yang terakhir tuan-tuan sekalian, ya. Rasa ralak pula tuan-tuan sampai lewat. Tapi tak ada masalah tuan-tuan, dia boleh jemput aja lagi sekali. Ya, tak ada masalah, tak apa. Saya nak sebut begini tuan-tuan, yang kata ulama lagi, Nabi lain dia datang dengan risalah, tapi Nabi kita Muhammad dia datang dengan rahmat, kemudian dia datang dengan satu lagi, mahabbah. Dia datang dengan cinta. Sebab tu dialah satu-satunya Nabi yang gelarnya Habibullah. Saya nak sebut beberapa kisah pada tuan-tuan secara ringkas, ya, dalam 5 minit lagi tuan-tuan saya sebut. Satu kali daripada hadis ni, daripada faqad akhrajal Imam al-Bukhari, telah disebut oleh Imam Bukhari, hadis ni hadis sahih, an Sayyidina Anas bin Malik, daripada Sayyidina Anas bin Malik yang menjadi khadam Nabi selama 10 tahun tu. Dia cerita pada kita, selama 10 tahun dia jadi khadam Nabi, satu kali pun Nabi tak pernah cakap kat dia, kenapa kamu buat macam ni, kenapa tak buat begini, tak ada, ya. Maknanya Nabi ni orang yang berlapang dada. Yalah, manusia tuan-tuan, mana ada yang tak silap. Ni dunia sekarang, dunia yang begitu kejam. Jumpa silap orang, sudah dia masukkan dalam Facebook, dia viralkan dalam Instagram, dalam medsos, dalam media sosial dan sebagainya. Ini manusia kejam dunia akhir zaman. Ya, kerana apa? Kerana tak ikut Nabi. Sebab tu kita kena ingat selalu pasal Nabi. Nabi ni orang berkhidmat pada dia 10 tahun, satu benda pun dia tak pernah kata kenapa buat gini, kenapa buat gini. Baik, saya nak cerita begini tuan-tuan sekalian. Sayyidina Anas ni dia cerita, kharajtu ma'a Rasulillah ila Khaybar. Baik, saya cerita ringkas, ada 2 peperangan. Ya, satu peperangan Khaybar, satu lagi peperangan Tabuk. Bila mana saya, kata Sayyidina Anas, keluar bersama dengan Nabi ke peperangan Khaybar, menjadi khadam Nabi, ya, falamma qadiman Nabi, apabila Nabi itu raji'an, Nabi sampai kembali dari peperangan tersebut, maka fabadalahu Uhud, Nabi melalui bukit Uhud. Ya, bila mana sampai daripada peperangan Khaybar sampai ke Madinah, melalui jalan bukit Uhud, ya, melalui bukit Uhud. Qala, lalu Nabi kata apa? Haza jabalun yuhibbuna. Bukit Uhud ni, dia kata kat kami, ya, haza jabal, bukit Uhud ni yuhibbuna, dia mencintai kita. Wa nuhibbuhu, kita juga mencintai dia. Apa nak cerita pada tuan-tuan ialah, bukit Uhud ni dia batu. Ni tuan-tuan yang pergi haji, pergi umrah tahulah bukit Uhud. Dia bukan macam bukit macam kat kita ni, bukit rimau, bukit kuda ni kan. Kau dah tak ada dah bukit tu. Kita ni banyak bukit ni, bukit rimau, bukit kuda, bukit apa lagi? Macam-macam bukit ni tuan-tuan. Tapi bukit di tempat kita nampak subur, ada tumbuh-tumbuhan. Bukit Uhud, tuan-tuan tahu dah, tuan-tuan pun tengok sendiri, batu beku. Rupa-rupanya kita dapat faham satu benda, bukit itu ada perasaan. Kalau saya cakap kat tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak? Mesti tuan-tuan kurang percaya lah, bukan kata tak percaya. Tuan-tuan, ni tiang-tiang tu, tiang surau ni, dicinta kat tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak? Apa ustaz? Ataupun saya cakap tuan-tuan, meja ni nampak tak ada, tuan-tuan rasa agak-agak meja ni ada perasaan tak ni? Meja ni ada hati tak dia ni? Mana ada hati ustaz? Benda keras, benda kayu, benda beku. Sama lah dengan batu tu pun, lagi keras, lagi beku. Tapi rupa-rupanya Nabi ni bagi tahu
haza jabalun, bukit Uhud tu, batu tu yang kaku, beku tu, yuhibbuna, maknanya dia ada perasaan kepada kita. Apa perasaan dia? Dia mencintai kita, mencintai Nabi dan mencintai sahabat Nabi. Wa nuhibbuhu, maka kita kena balas cintanya, maka kita juga mencintai dia. Okey, dalam peperangan yang kedua, peperangan Tabuk, min ghazwah Tabuk, hatta iza asyrafna alal Madinah, sehinggalah kami diberi kemuliaan untuk sampai ke Madinah. Maknanya lepas berperang balik ke Madinah. Yang ni Nabi cakap dua benda. Qala hadhihi tabah, tanah ni, tanah Madinah ni, kita dah sampai ke Madinah ni, tanah Madinah ni, wa haza Uhud, dan bukit Uhud ni, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, sebuah bukit ataupun sebuah gunung yang dia mencintai kita dan kita juga mencintai dia. Dua kali Nabi ulang kepada sahabat. Apa maksudnya tuan-tuan? Batu yang keku, yang kita kata tak ada apalah bagi kita pun mencintai Nabi. Maka sebab itulah kata ulama, hukum dia wajib kita mencintai Nabi. Kalau tidak berdosa kita kalau tidak mencintai Nabi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita cinta juga pada Nabi tetapi tidak cukup cinta kerana kita juga mencintai isteri kita, mencintai anak kita, maka ditanya soalan, mana lebih cinta itu? Kalau cinta yang ada dalam hati kita ni melebihi cinta kepada ayah kita, anak kita, nak banding dengan cinta pada Nabi, iman kita pada malam ni iman yang tidak sempurna. Dalam satu sabda, banyaklah di sini tuan-tuan, kalau saya baca agak banyak sangat ya, di mana Nabi dalam satu sabda mengatakan, la yu'minu ahadukum, ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku ni dijadikan manusia yang paling dicintai olehnya, min walidihi, nak dibandingkan dengan ayah dia, wa waladihi, dengan anak dia, wa nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Bukan tak boleh cinta isteri, tak boleh cinta ayah, tak boleh cinta ibu, boleh, mesti juga kita mencintai mereka, tapi jangan melebihi mencintai Nabi. Ada satu kali tuan-tuan, Sayyidina Omar dia datang jumpa dengan Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta, engkau ni wahai Rasulullah, aku apa ni? Sekejap ya. Engkau ni wahai Rasulullah, aku mencintai kepada engkau ya, lebih daripada segala-galanya, illa min nafsi. Ni saya baca ringkas-ringkas tuan-tuan, masuk dah panjang sangat dah kita. Ya, wahai Rasulullah, aku nak bagi tahu pada kamu, aku mencintaimu lebih daripada sesiapa pun kecuali diriku. Dia cakap gitu tuan-tuan. Orang isteri aku cinta juga, tapi aku cinta kamu lebih. Ibu ayah aku cinta juga, tapi kamu lebih. Tapi ada satu yang aku cinta, tu lebih lah, aku cinta diri aku sendiri. Mana boleh lebih? Sebab tu kalau kita tanya tuan-tuan, kalau kita tanya soalan, apa yang paling kita cinta dalam hidup kita, yang paling kita sayang dalam hidup kita, jawabnya diri kita. Betul ya? Betul. Ke tuan-tuan ada cinta isteri lebih pada diri tuan-tuan? Samalah puan-puan pun. Betul. Puan-puan melebih cinta diri puan-puan nak banding cinta pada suami. Betul ya? Betul. Betul. Ni Sayyidina Umar cakap ni, Nabi ada kat depan, dia kata, wahai Rasul, aku cinta padamu nak banding dengan sesiapa pun, tapi aku cinta lagi diri aku. Nabi kata apa pada dia? La wallazi nafsi biyadih, tidak wahai Sayyidina Umar, demi diriku berada di dalam kekuasaan Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, engkau kena jadikan aku ni lebih engkau cintai nak banding dengan dirimu. Tidak wahai Umar, kalau kamu cakap macam tu tidak betul lagi. Ya, kamu kena kata, kamu kena cinta kepada aku lebih daripada dirimu. Lalu faqala lahu Umar, lalu Nabi pun cakaplah pada Sayyidina Rasulullah, fa innal an wallahi, okeylah wahai Rasulullah, sekarang demi Allah aku lebih cinta kepadamu nak banding dengan diriku pun, aku cinta kepadamu. Baru faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kata, al-an ya Umar, sekarang baru betul wahai Umar. Maknanya kita kena cinta pada Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Kenapa tuan-tuan? Kerana cinta Nabi adalah iman yang ada dalam diri kita. Dia menyempurnakan. Sebenarnya kita tahu, takkanlah Nabi cakap macam tu, takkanlah Nabi tu tak boleh ke bertolak ansur sikit. Memang kita cinta pada Nabi, tapi kalau diri kita takkan kita nak lebihkan Nabi lagi. Bukan masalah itu sebenarnya. Masalahnya Nabi nak suruh iman kita sempurna. Kerana orang yang cinta kepada seseorang mesti dia ikut. Betul ya? Dan mesti dia ikut pula dengan rela. Bila mana kita cinta pada seseorang, kita akan ikut dia dengan rela kan?
Nabi nak suruh kita macam tu lah, ikut Nabi dengan rela, jangan terpaksa. Mana boleh cinta tapi terpaksa? Adakah cinta tapi terpaksa? Air terpaksa cinta kat you, kalau you terpaksa cinta kat air, tak payahlah. Air ada orang lain yang suka rela mencintai air. Begitulah tuan-tuan. Maka kenapa? Supaya Allah, Nabi nak ajar kita supaya kita ringan dalam beribadah kepada Allah, yang apa yang Nabi ajar pada kita. Kerana apa? Atas nama cinta, bukan atas nama terpaksa. Allah tuan-tuan sekalian, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Ni dipanggil separuh ceramah, separuh kita sambung Isnin depan ke macam mana? Tak adalah. Tengok masalah tuan-tuan. Walau bagaimanapun, ada 3 ni selamat saya dengan tuan-tuan dunia akhirat. Pertama, ada Islam pada diri kita. Yang kedua, ada rahmat daripada Nabi. Yang kita selawat ni jalan paling mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga, selawat sebanyak mungkin. Saya madrasah. Ya, madrasah saya ada madrasah di Jalan Kebun. Madrasah saya ni tuan-tuan, saya buat majlis selawat 2 kali seminggu. Ya, 2 kali seminggu. Setiap kali selawat itu saya baca 10,000 selawat bersama dengan anak-anak murid tuan-tuan. 10,000 selawat. Akhir bulan, sebulan sekali saya buat selawat 100,000. 100,000 maknanya pelajar saya ada 100 orang, seorang kena selawat 1,000. Kali 100,000. Dia solat berjemaah lah. Macam solat berjemaah. Solat berjemaah ni tuan-tuan sekalian, dia dapat 27. Datang lewat ke datang awal, 27. Itulah berjemaah. Tapi kalau solat seorang, saya ustaz, saya solat seorang kat rumah, saya baca satu surah Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Ali Imran, dapat berapa? 1. Dapat 1. Sebab solat rumah seorang-seorang. Seorang. Jangan ustaz, kalau saya solat kat rumah 2 orang, solat jemaah dapat 27. Habis yang datang surau dapat berapa? 27 juga. Habis beza ke? Beza. 27 kat rumah, 27 rupiah. 27 kat surau, 27 dolar. Mana nak? Dia ingat rumah dia sama dengan rumah Allah. Tapi yang solat kat surau ni tuan-tuan, kalau kita datang lewat masbuk, datang lewat sempat apa? Sempat rukuk. Sebelum rukuk sikit angkat takbir, rakaat ketiga kan, angkat takbir, kemudian imam rukuk, kita pun rukuk. Kita pun kena tambah 2 rakaat lagi. Dapat berapa? 27 juga. Kenapa? Berkat berjemaah. Maka kami buat di madrasah ni, seorang baca 1,000, 100 orang alhamdulillah dapat 100,000. 100,000 tuan-tuan satu malam, lebih kurang dalam sejam, lebih kurang saya tengok masanya 1,000,000 rahmat. Kerana satu selawat 10 rahmat. 100,000 selawat kali 10, 1,000,000 rahmat. Tapi kalau tuan-tuan nak ikut boleh, kami ada buat Zoom. Di madrasah lah. Kalau nak pergi pun boleh. Ya, kami insya-Allah kalau tuan-tuan nak, saya bagi link pada ustaz mungkin sebar pada biasanya boleh ikut lepas isyak. Kami buat lepas maghrib lah. Tuan-tuan masuk lewat pun tak apa. Janji Allah tulis dalam buku catatan amalan kita ada 100,000 selawat. Tapi kami dah lama dah buat. Setakat ni ada 1.5 juta dah. Selawat kepada Nabi. Harap-harap selain daripada baca Quran, selain daripada solat, inilah sedikit bekalan nak jumpa Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan meninggal dunia, Allah tanya tuan-tuan bawa apa jumpa Allah, tuan-tuan nak jawab apa? Nak cakap solat. Orang lain tuan-tuan 300 rakaat satu malam. Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat satu malam solat tahajud. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Satu hari 2 kali khatam. Tuan-tuan berapa kali? Tuan-tuan nak jawab apa? Nak jawab saya bawa Quran. Berapa banyak kita baca Quran? Sedekah. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, bila mana Nabi minta dia sedekah, semua harta dia bagi sedekah. Nabi tanya, kamu tinggal apa wahai Sayyidina Abu Bakar? Allah dan Rasul. Tuan-tuan pernah bagi semua. Habis tuan-tuan nak cakap apa jumpa Allah? Kamu datang jumpa aku ni, kamu nak masuk syurga? Ya. Kamu bawa apa? Sebab tu dia ada 3 ni. Pertama, bawa Islam. Yang kedua, rahmat daripada Rasulullah. Cinta kepada Nabi. Moga-moga Allah cinta kepada kita. Allah sayang pada Nabi. Moga-moga Allah sayang pada kita. Ini pun tuan-tuan telah cukup untuk kita bawa jumpa Allah. Ya, saya tak bawa apa ya Allah. Saya bawa satu harapan bahawa agar kamu ni rahmat aku ya Allah. Cinta sayang, sebab aku ada sikit rasa cinta pada Nabi. Tuan-tuan tahu orang cinta Nabi bagaimana? Ada seorang perempuan ni yang terakhir, tuan-tuan tak tutup juga ni. Yang terakhir saya sebut. Ada seorang perempuan selepas Nabi wafat,
Dia pergi jumpa Sayyidah Aisyah. Dia kata, wahai Sayyidah Aisyah, boleh tak aku rasa rindu nak tengok makam Nabi. Ya, boleh tak kamu selak sikit kain tu, aku nak tengok makam Nabi. Ni riwayat dalam kitab-kitab tuan-tuan. Maka Sayyidah Aisyah pun buka sikit tabir. Dia pun tengok makam Nabi. Nabi dah wafat masa tu. Dia menangis. Dia menangis. Kata ulama, hatta fabakat, dia menangis. Setelah dia tengok, hatta matat, lalu dia mati, tuan-tuan. Dia pengsan, dia mati. Betapa rindunya dia pada Nabi. Menangis, pengsan, mati. Ini kerinduan yang tidak mampu dibendung. Kita cakap kita rindu, tapi tak cukup rindu, tuan-tuan. Allah, biarlah. Tapi macam mana cara nak dapat ni? Tuan-tuan solat hajat, minta dengan Allah. Kalau tidak solat hajat pun selalu doa, ya Allah, Engkau masukkan ke dalam hatiku, ya Allah, rasa cinta dan rindu kepada Nabi-Mu, ya Allah. Ini sedikit bekalan yang paling berharga bila mana kita jumpa Nabi. Tuan-tuan, kalau kita tahu ada orang cinta dan rindu pada kita, kita tahu dia cinta, kita pun akan mencintai dan mengasihi dia. Sebagaimana kita tahu ibu dan ayah kita amat mencintai, menyayangi kita. Maka sebab tu sampai hari ini kita tak pernah lupa ibu dan ayah kita. Kenapa? Dia mencintai dan menyayangi kita dan membesarkan kita. Maka hari ini, tuan-tuan, di saat kita berbicara soal ibu dan ayah, kita mengalir air mata. Kenapa? Kita tak sempat nak berbakti sepenuhnya kepada dia. Tapi siapa-siapa yang ada ibu dan ayah, tuan-tuan sekalian, itulah syurga dia. Wallahualam, setakat itulah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf lagi sekali, tuan-tuan, saya lewat pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.